Itu muka surat 44. Saya bicara yang surat 45. Ada yang tanya? Kira-kira kita dapat belum? Ada tanda? Ada. 47 dah baca belum? Kira-kira belum? Dah, dia kira-kira itu. Dah kira? Belum buat. Last, surah apa last kali? 48. Belum masuk 48. Okey. Okey. Itu surah 47 kita belajar kira-kira dah. Jadi kita masuk surah 48. Al-Huququl Muta'alliqah wa Tarikah, iaitu perkara-perkara yang wajib ditunaikan terhadap harta pusaka. Okey. Sebelum kita minta tahun 2009 dia tanah ada dalam jadi kalau dia sebelum kita membagian tanah adat tak orang dulu dia tak tahu orang tahu sekarang jadi sudah oleh soal masalah tanah di rumah tak pernah Saya jawab Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nanti saya jawab soalan tu ya. Saya habiskan ini sekejap. Okey, kalau berusaha saya jawab. Okey, untuk tanah pusaka, untuk harta pusaka ni, seperti mana saya tahu, apa yang dikatakan harta pusaka ialah harta peninggalan si mati yang bersama dengan si mati sebelum meninggal dunia. Okey, pun begitu, kalau ada yang santai yang saya tulis dulu, karya utama iaitu selepas kematian seseorang, kita akan uruskan ke bumi. Okey, apabila kita uruskan ke bumi, ada beberapa perkara yang mesti kita buat sebelum urus ke bumi. Lepas tu tengok ni, tuntutan harta sesuai berlangsung, mana dia buat sebelum ke bumi. Waktu saya tengok cerita Firaun ni, Dua dengan Minah mati, apa kena buat? Ada orang main minta hutang. Waktu itu mana kena penting? Mana waktu itu minta hutang? Waktu itu di surah 49 ada 4 perkara yang mesti dibuat sebelum urus jenazah. Okay, tengok pertama, zakat. Zakat semati, surah 49 ke atas sekali, iaitu zakat semati mesti yang dibuat sebelum meninggal dunia. Jadi kita kena tahu apa yang perlu dibuat semati ni. Dia zakat ni selesai tak? Zakat pendapatan dia, zakat perniagaan dia, zakat fitrah dia. Kalau orang tu meninggal dunia waktu bulan Ramadan, sekarangnya orang suka bayar zakat fitrah akhir-akhir bulan. Tapi kalau kita rasa dia tak bayar, kita tahu dia tak bayar, kita bayarkanlah. Jadi kita bayarkan zakat fitrah. Begitu juga macam baru ni, saya dipanggil waktu cuti Maulidul Rasul. Ada seorang meninggal dunia pada bulan Ramadan. Dia cuti Maulidul Rasul, telefon saya, Ustaz, suami saya baru meninggal, cuti Maulidul Rasul. Saya kata, saya tak boleh datang, saya ada program tentang hari. Jadi saya kata, nantilah hari Ahad dah saya datang. Jadi cuti Maulidul Rasul hari Khamis, hari Ahad saya pergi rumah dia. Jadi saya kata, kenapa? Kata, Ustaz, saya takut makan harta haram, Ustaz. Saya nak tahu apa yang harta suami saya yang tak boleh makan. Itu orang yang cermat tu. Orang yang takut makan harta sampai macam tu. Telefon saya datang. Jadi saya datang. Jadi saya kata, suami ada harta apa? Dia kata, Ustaz dah tak ada dah, suami saya tak ada harta. Semua dia dah bagi siap-siap pada anak-anak dia. Jadi dia dah bagi, cuma ada satu tanah yang berkongsi belum bagi lagi. Jadi waktu saya begitu, ada seorang anak perempuan dia jalan. Kalau dia ada sekaligus dua lagi, dia ada dua lagi anak lelaki. Kalau ada dua lagi anak lelaki, kita terus jalan sesi khutbah pusaka. Tapi ada dua lagi, tak satu kata tak boleh lah. Cuma ada satu masalah yang saya kata, suami dia ada hutang zakat ke? Dia kata tak ada. Cuma lepas tu saya kata, suami selalu bayar zakat bulan berapa? Sebab tu kena tahu. Macam saya bayar zakat bulan 12. Saya kerja kerjaan. Satu lagi nak tahu accountant semua sekaligus, itu memang bulan 12. Jadi kalau dia cakap suami dia akan bayar pada bulan Ramadan, itu masing-masing lah. Kalau dah bayar zakat pada bulan Ramadan, dia dapat 2 pahala. Pahala bayar zakat, satu lagi pahala di bulan Ramadan. Tengoklah masing-masing pilih bulan apa.
ikut masing-masing lah. Jadi kita tahu lah maknanya suami dia mati pada bulan Rabiul Awal, maknanya tak sampai lagi 1 tahun, mana suami dia bayar zakat. Dia tak ada hutang untuk tahu lah. Itu masing-masing. Jadi anda punya tahu lah, anda punya zakat, dan kita punya zakat setahun sekali. Kecuali untuk zakat yang saya pernah cerita dulu, untuk KWSP. Siapa yang ada KWSP, Muzakarah Fatwa Perangkat Kekuasaan, jika anda keluarkan duit zakat, jika anda boleh keluarkan duit zakat itu, anda kena bayar terus. Itu satu-satunya zakat yang mesti wajib dibayar terus apabila terus keluarkan. Itu untuk KWSP lah. Yang kedua, gadaian. Gadaian ni kalau anda pergi pusat gadaian, macam mana pusat gadaian? Kalau cerita Firaun dia, anda tengok yang duduk putih besi, dia macam penjara. Dia punya tu pusat gadaian. Jadi tak macam bank. Bank ada duduk depan-depan ni, kalau pusat gadaian anda kena berdiri. Tapi sekarang tak tahu ada pusat gadaian. Macam mana pusat gadaian ni, saya tak pernah pergi tak tahu cerita Firaun dia, saya tengok. Jadi pusat gadaian ni, contohnya si mati ni dia ada hutang dengan pusat gadaian. Contohnya dia ada hutang 10,000. Jadi dia akan bayar bulan-bulan 1,000 ataupun bayar RM500 ke. Jadi dia gadai apa, contoh dia gadai handphone dia. Jadi saya gadaikan handphone saya ni, berkurang handphone saya ni harga dia RM3,000, saya gadaikan. Jadi saya akan bayar lah RM500 sampai selesai. Tapi ditakdirkan oleh Allah SWT, saya meninggal dunia sebelum sempat pusat gadaian. Jadi saya sebelum sempat saya bayar hutang, suami saya meninggal dunia. Jadi waris saya tahu saya ada hutang pusat gadaian. Jadi waris saya kena pergi pusat gadaian. Pertama dia kena ambil balik barang ni, dan dia kena jelaskan hutang saya di pusat gadaian sampai selesai. Gunakan baki harta yang saya tinggalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kos pendapatan isteri beriddah selama 4 bulan 10 hari. Ini kena cakna. Contohnya, isteri suami meninggal dunia dan meninggalkan isteri. Jadi isteri ni tak akan keluar daripada rumah pusaka suami dia sehingga 4 bulan 10 hari. Dia tak boleh keluar dan tak boleh keluar hatta ni hati-hati orang perempuan. Hukum orang beriddah iaitu selama 4 bulan 10 hari dia tak boleh keluar dari rumah setelah kematian suaminya. Hatta nak pergi iringi jenazah suami ke kubur pun tak boleh. Apatah lagi nak ziarah kubur suami. Ni hati-hati. Kerana dia tak boleh keluar lah perempuan ni. Isteri ni tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Tunggu sampai habis iddah 4 bulan 10 hari, baru silakan nak keluar. Begitu juga nak pergi mana-mana pun tak boleh. Untuk benda-benda yang sunat dah. Untuk benda yang wajib boleh. Contohnya nak pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Begitu juga dia nak beli makanan, dia tak ada orang nak belikan makanan, dia belilah, beli balik. Bukan dia pergi jumpa sekejap lagi dengan kawan dia, Minang namanya tak jumpa, tak boleh lah. Dia tak boleh lambat-lambat. Dia ada benda yang dia selesaikan balik, selesai balik. Itu adalah lambat indah. Begitu juga dia nak buat benda-benda yang penting-penting lah. Bukan maksud tak boleh keluar langsung. Untuk benda-benda yang wajib saja. Ni ada ustaz, bila mati suami ni kan macam baru ni, yang kes kapal terbang terlumpat tu, setiap kali untuk meramah TV lagi, jangan, tak boleh tak boleh. Sebab itu bukan keperluan. Tak boleh tu haram lah. Dia ada tak boleh macam mana, tak boleh tu haram. Bagi orang perempuan, kita jarang orang perempuan ni yang untuk penempanan isteri beriddah ni kerjakan. Kalau dia duduk rumah sewa, macam mana pula? Kalau dia duduk rumah sewa, maknanya duit pusaka kena ambil daripada duit pusaka dia selama untuk dia sewa 14 bulan. Jadi contohnya rumah sewa ni harga RM1,000 setiap bulan. Jadi kena ambil duit pusaka. Sebelum bumi kena ambilkan dulu duit pusaka dia tinggalkan RM4,000 lebih untuk bayar sewa isteri dulu. Jadi boleh isteri ambil duit daripada duit pusaka untuk bayarkan duit rumah sewa. Ini boleh. Itu maksud dia. Kos pendapatan isteri beriddah selama 4 bulan 10 hari. Dan yang terakhir pinjaman.
Okay, pinjaman ni contoh, saya pinjam daripada jiran sebelah RM RM4,000. Saya nak buat kerja, ada satu projek. Lepas tu saya pinjam jiran saya RM4,000. Lepas tu saya balik rumah. Keesokan paginya saya meninggal dunia. RM4,000 tak sentuh lagi tu. Waktu itu isteri saya kena ambil duit itu, kena serahkan segera kepada jiran sebelah. Sebab dia tahu saya pinjam kepada jiran. Sebab itulah saya kata untuk pinjaman duit ni kena tahu. Mesti tahu, waris tahu supaya boleh selesaikan. Jadi macam tu, tahap macam tu sekali. Pinjaman tu kena bagi terus sebab itu adalah hutang. Ini maksudnya apa dia? Besarnya bab hutang. Besarnya untuk bab hutang. Jaga dia dulu. Itu yang okey. Jawab soalan jemaah kita tadi yang berkaitan dengan tanah adat. Anda kena faham di Negeri Sembilan dia ada satu yang dipanggil tanah adat. Untuk tanah adat, anda tengok kat geran tu tulis tanah adat. Tanah adat ni tanah yang tak boleh dimiliki oleh semua orang. Maksudnya dia tanah daripada macam kerajaan negeri yang sudah diwatakan. Dan dia sudah diwatakan beri kepada anak perempuan. Anak perempuan, dia macam istilah beraja. Jadi anak perempuan yang sulung akan ambil untuk tanah tu. Itu untuk tanah adat lah. Jadi yang ni bukan tanah pusaka, tanah adat ni tanah adat. Tapi di Sembilan ni tak semua tanah adat. Sikit je tanah adat, ada beberapa tanah je. Jadi anda kena faham untuk tanah adat ni, pada dia akan diwarisi oleh anak perempuan. Dia bukan tak ikut faraid, dia memang hukum sudah diwatakan. Itu tanah kerajaan. Jadi anda tak payah, dia tak terlibat dalam hukum faraid kan. Jadi bila meninggal dunia ada anak perempuan. Anak perempuan dapat. Anak perempuan tu ada lagi tak anak perempuan. Anak perempuan dapat. Kalau tak ada, dia jatuh pada anak muda pula. Dia macam istilah beraja. Faham Jawab salat. Okey. Itu saja. Kalau lain tak ada. Dia kalau tulis nama kita tu, tanah kita tu. Tanah ini kepunyaan Muhammad bin Ali. Contoh memang tanah dia. Dia tanah ada tak ada tulis nama. Okey. Sama yang seterusnya, lepas selesai yang 4 perkara kita tadi, barulah kita uruskan jenazah. Uruskan jenazah tadi, iaitu selesaikan 4 perkara yang berkaitan dengan wajib jenazah. Jadi kalau kita ambil khairat kematian, alhamdulillah benda selesai. Tak perlu fikir. Macam hari ni ada di kampus saya ada seorang ratu ni. Ialah orang kaya. Dia tak nak ambil khairat kematian. Dia nak bayar sendiri, ikut suka hati lah. Tapi betapa kalutnya dia, waktu mandi, cari orang tukang mandi. Memang dia ada duit, dia bayar. Waktu nak pergi ke tanah kubur tempat lain pula, dia bayar pula ke kubur. Tak apalah, dia kaya, ikut suka hati dia. Dia kaya tapi muncul dia mati dulu. Muncul isteri dia mati dulu. Kalau dia mati dulu, isteri pun macam mana kalau dia pun nak pergi. Sebab tu saya kata gunakanlah khairat kematian. Gunakanlah khairat kematian. Bila mati ni sama taraf semua orang. Semua dekat kubur juga. Mungkin dia nak pilih kubur sini lah, kubur sini. Itu dia tak nak ambil khairat kematian. Dan khairat kematian ni sebenarnya murah je. Macam tempat saya tu bayar RM40 je 1 tahun 1 keluarga. Mudah. Dan bila telefon, kita dah ada tim untuk mandi jenazah. Tak payah kalau ni ada orang baru nak telefon, jadi susah. Bukan ahli karya pula, jadi tak ada orang kerja. Jadi ni anda kena faham dalam bab urusan jenazah lah. Kita pakai je lah apa yang ada, senang. Faham Jadi kalau kena kita yang mati, isteri pening. Isteri nak urusan tu senang, susah. Kita tak apa lelaki. Tuan kena faham. Jadi kita mudahkan urusan. Jadi kita sampai macam saya beritahu dulu untuk bab khairat kematian ni, dia mudahkan. Kita tak perlu gunakan duit langsung untuk urusan jenazah. Anda kena faham dalam bab urusan jenazah ni ada 4 perkara ni. Contoh, jika si mati ini meninggal dunia, dia tak ambil khairat kematian. Dia tak ambil khairat kematian. Kemudian dia nak gunakan duit urusan jenazah. Contohnya si mati ni yang pertama kena buat apa? Mandi jenazah. Mandi jenazah. Okey, upah untuk orang mandi jenazah RM200. Saya nak tanya. Upah untuk orang mandi jenazah RM200. Dia tak ambil khairat kematian ni. Boleh tak si mati ni, boleh si mati pula. Boleh tak ahli waris ni ambil daripada duit pusaka untuk bayar upah mandi jenazah RM200? Boleh tak?
Boleh tak? Boleh. Bukan senang nak mandi, silat-silat guna mandi benda lain. Bukan ada ketua. Mandi boleh tolong. Macam bawah ni suruh saya, ada seorang tu nak mandi, tak ada tim pertama kali. Sejam lebih kan. Kalau orang biasa 15 minit settle. Okay. Boleh untuk ambil upah untuk mandi jenazah tadi RM RM200 ambil daripada duit pesaka. Okay. Tiba-tiba orang mandi jenazah kata, tak apalah, pakcik buat ikhlas. Pakcik pun kawan je dengan ayah ni. Kemudian ahli waris berbincang. Tadi saya kata boleh ambil duit upah RM200 untuk mandi jenazah. Tiba-tiba orang mandi jenazah kata tak apa, dia ikhlas. Kemudian ahli keluarga berbincang. Takkan kot dia mandi ayah kita sampai sejam lebih, kita tak bagi apa-apa pun. Kita bagi dah duit RM50 bagi hadiah. Bila bagi duit RM50 tadi bagi hadiah, hukumnya haram. Sebab sudah bertukar menjadi hadiah. Jaga hati-hati. Yang ni saya risau ni kalau anak tak ambil kadar kematian. Kalau ada kadar kematian, anda tak guna duit sepati. Sebab dia sudah bertukar upah. Jadi upah itu jadi haram. Tengok Yesus dia pula kafan. Boleh tak upah? Boleh tak upah? Boleh. Solat jenazah. Boleh tak ambil upah untuk solat jenazah? Sudah. Boleh tak? Tak boleh tak boleh. Apa itu Ustaz? Orang bagi duit RM5 lepas bayar tu? Sudah. Kalau guna duit pusaka si mati, hukumnya haram. Kalau guna duit waris, silakan sambil bersedekah. Amin. Begitu juga dalam bak bumi. Bumi lagi dah boleh. Sebab bukan senang nak bumi jenazah kan. Jadi itu kena faham. Untuk bayaran upah kos urusan jenazah yang wajib, silakan. Untuk benda yang sunat, tak boleh. Begitu juga contoh buat apa? Kepuk tu boleh ke tak untuk guna duit pusaka? Tak boleh, sebab itu bukan benda wajib. Setakat letak batu nisan saja. Sebab tu anda pergi di Kubur Baqi Madinah, semua letak batu sama kan. Tapi kita di Malaysia ni siap ada buat besar lagi, tak boleh. Tak boleh gunakan duit pusaka semati. Itu sekali haram. Satu lagi haram lah, pergi buat binaan pula atas kubur. Dah tu tanah makam, pergi buat binaan pula atas kubur. Haram pula satu lagi. Jaga hati-hati. Sebab itu bukan tanah kita, itu tanah wakaf. Kalau anda mati tanah depan rumah anda, tak apalah, anda nak buat binaan sendirian. Anda kena faham, itu tanah wakaf. Sebab tu macam datuk saya meninggal kat Kuala Terengganu Cederin. Bila meninggal, saya tanya, kenapa macam rendah sangat? Dia tanam, rupanya datuk saya ni dah lapisan yang kedua. Mana dah ada orang mati sebelum dia lama dah. Nampak? Siapa nak bagi tanah kubur? Itu kena faham. Ya Haji. Kadang-kadang dulu dia kata orang macam saya dalam pesan kan, dia jadi juga orang mengingatkan di balik itu solat tu duit mana? Duit dia satu itu dia kata dia ada RM10 dalam pagi ke dalam pagi ke apa cuma tinggal solat ada RM50 je cukup kan? Tak bagi sikit? Itu dipanggil apa? Wasiat. Wasiat lah. Wasiat tu cukup. Kalau tak lebih 1/3 boleh. Kalau lebih 1/3 tak boleh kan? Kita balik pada hukum balik. Kalau dia cakap sebelum bagi sedekah ke orang, maknanya dia bagi wasiat tu. Dan kita tengoklah kalau lebih 1/3 tak boleh. Kalau kurang, silakan. Tapi nak kira macam mana wasiat? Tak selesai lagi hutang. Jadi tak boleh bagi lagi kan? Jadi mana penting? Hutang ke tu? Kena selesai hutang dulu kan? Tak boleh cakap nanti pakcik-pakcik yang solat, kita bagi lagi 3 bulan, kita bagi balik duit ni, kita nak tunggu balik. Agak-agak nak bagi. Itu masalahnya. Nak bagi, sebab tu kata jangan buat wasiat bila-bila, susah. Nak bagi macam mana? Kita tak boleh bagi lagi, hutang dulu. Hutang tak selesai lagi. Sila-sila bulan tak ada langsung. Sila je. Soalan balik tu saya pilih tanah. Beli tanah? Tanah. Tanah ada? Tanah simpanan Melayu. Tanah Melayu, okey.
dimasukkan ramai nama. Ya. Dan kalau anak 10 orang. Tapi dia kata susah nanti nak pindah bilik sebagainya, dia latih seorang. Jadi atas grant itu nama seorang, mau pilih 10. Dapat bila nanti pemilik anak tu, si anak kata, oh ini nama saya punya. Tak diagihkan nanti. Cuma Allah betul soalan Pak Umum saya. Kan tak serta kita. Kalau soalan umum nanti saya ingat. Saya tinggalkan dulu lah. Nanti saya nak habiskan kita saja ni. Nanti kita saja jawab soalan umum. Dia tak habis nanti kita. Nanti kan kalau nak tanya soalan berkaitan kita dulu. Nanti kita yang terakhir tu bukan soalan umum. Boleh? Nanti saya jawab soalan tu. Okey. Tengok Yesusnya. Surah 9. Iaitu saya beritahu tadi. Iaitu uruskan jenazah. Itu boleh gunakan duit usaha. Tapi saya beritahu tadi untuk urusan yang wajib saja. Tapi kalau orang tu ambil khairat kematian, dia tak perlu fikir dan tak perlu ngusik langsung duit untuk kos urusan jenazah. Saya tidak. Misal kos 9, 50, 51. Okey, 51 ni anda tengok kat sini kata, jikalau si mati ini seorang yang miskin, tidak punya harta yang cukup untuk bayar kos urusan jenazahnya, maka tanggungjawab itu dipikul oleh berikut, iaitu berikut tertib. Iaitu pertama, mereka yang wajib memberi nafkah kepadanya, iaitu isteri. Contohnya, macam ni meninggal dunia, dia ada isteri. Isteri pun meninggal dulu, dia tak ambil khairat kematian. Isteri kaya, suami miskin. Isteri kaya, tapi suami miskin. Bila meninggal dunia, tak ambil khairat kematian. Bila tak ambil khairat kematian, boleh tak ambil duit pusaka isteri untuk uruskan jenazah? Untuk urusan jenazah? Jawapannya tak boleh. Kena guna duit suami. Sebab suami beri nafkah pada dia. Tengok. Sampai macam tu sekali buat hukum. Nak mati pun suami kena tanggung bab urusan jenazah. Jadi suami-suami ambillah khairat kematian. Senang dan murah. Kalau tidak, silap daripada anak kena duit anak. Faham Sebab haram gunakan duit isteri untuk urusan jenazah. Walaupun dia kaya pada kita. Tu faham Kalau dia ada, kalau dia ada, isteri dia bagi dia, isteri dah mati nak bagi dia kata. Isteri dah mati nak bagi dia macam mana lagi. Okey, jelas Okey. Tengok yang kedua, iaitu Baitul Mal. Iaitu Baitul Mal ataupun pihak masjid. Jadi kalau contohnya memang miskin, ada contoh orang lelaki lah ni. Orang lelaki meninggal dunia, dia miskin. Jadi isteri dia tak tahu nak akan duit mana untuk urusan jenazah. Sebab tu anda kena tahu urusan jenazah sekarang lebih kurang RM 1,500. Tempat saya lah, saya tak tahu segitu apa. Tempat saya RM1,500. Jadi kalau orang-orang yang tak ada duit, mahal lah bagi dia. Jadi nak cari duit macam mana? Okey, jadi jawapan dia masjid dengan institusi yang tertolong akhir bantu. Dan terakhir ialah orang-orang Islam yang kaya ataupun orang politik. Jangan tunggu time pilihan raya je. Pilihan raya je, time tu nak minta undi je, time tu lah turun wecek rakyat. Waktu ni pun itu sengaja dia Putrajaya sekali. Ada seorang wakil ayat dengan bila saya tu sekali dengan saya kata gini. Lepas tu dia kata, ustaz ni beli saya. Bukan beli, tak kira orang politik. Dia politik suruh kena tanggung lah. Okay, jadi kena faham, mereka ini adalah orang yang mesti tanggung jika mereka ni ada dalamnya ada rakyat miskin tak mampu untuk uruskan jenazah, dia wajib. Okay, itu ikut turutan. Dan dalam kitab ni tengok tutur perhatian. Duit keduri tahlil arwah, hadiah kepada jemaah solat jenazah, sedekah kepada baca Al-Quran, sebagainya tidak termasuk dalam kos urusan jenazah. Tidak boleh menggunakan harta pusaka semati bagi tuan tersebut. Ini saya dah terangkan dulu. Saya dah beritahu dulu. Bila nama dia harta pusaka, tak boleh sedekah, tak boleh wakaf, tak boleh jual, tak boleh beli, dan tak boleh dibuat untuk makan tahlil. Itu hukum. Jelas nak guna duit anda sendiri. Okey, habis sebab tu. Silakan. Kadang orang ada macam begini, semuanya ada bulan usaha ke apa kan, itu boleh mengalami kematian.
nilai terlalu tinggi. Tak tahu lah bukannya semua tahu aja. Tak tahu dulu di mana satu. Macam mana tak tahu dulu di mana satu? Kita tu masih ada hari kematian. Dia ahli. Dia pernah masuk jadi ahli kematian dengan kawan jabatan ini kan. Ya, hari kematian yang lain tak? Yang dari sana itu bukan nilai tak sama. Jadi mungkin untuk terlewat mungkin ada apa yang yang satu setelah bayar mungkin lebih dari bulan jadi kalau ada sumber pengetahuan kan. Dia kalau nama khairat kematian itu bukan duit pusaka. Khairat kematian mana-mana dia panggil itu bukan duit pusaka. Jadi boleh pakai untuk waris silakan. Cuma khairat kematian masjid ni ataupun surau dia memang guna untuk urusan jenazah. Itu kena faham. Anda nak ambil khairat kematian mana-mana pun silakan. Dan nak kena ingat khairat kematian sebab tu ada dalam buku surat 45 dia dah listkan. Antara benda yang disebut harta pusaka bukan harta pusaka. Jadi khairat kematian ni bukan harta pusaka. Sebab duit ini datang selepas meninggal dunia. Datang selepas dunia. Dan dia bukan hasil caraman si mati. Dia bukan hasil caraman si mati. Dia berlainan dengan takaful. Takaful anda bayar berapa bulan-bulan. Contohnya bayar RM200 bulan-bulan. Bila meninggal dunia, kalau takaful itu takaful kosong je, takaful berbernama. Ia dinamakan harta pusaka. Tapi kalau takaful hibah dia lain. Takaful tu dia memang dia letak hibah pada siapa? Isteri. Isteri dapat sepatutnya. Itu kena faham. Itu kena faham. Itu beza dia. Kalau khairat kematian betul contohnya, saya ada tempat kerja saya bayar khairat kematian RM5. Bayar RM5 itu sebab apa? Bila ada orang meninggal dunia, duit itu digunakan untuk sedekah untuk orang meninggal dunia. Dan itu bukan duit semati. Jadi bila dah mati ada orang dapat pasal RM10,000 itu duit yang datang selepas kematian. Okey, jelas kan? Okey. Jawab soalan. Lagi? Maka bila ahli jabat ke jabatan itu. Ya. Ya. Dia bayar ahli je. Dia bayar ahli. Dia bayar ahli bukan duit itu yang dikumpul. Ya. Dia sebab ada tambahan daripada syarikat dia bayar. Dia lain. Kalau duit takaful ni sepenuhnya duit dia. Duit dia macam. Okey. Habis sebenarnya iaitu yang Muslim 1 ayat Quran min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Pembahagian itu sudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan semati, sudah dibayar hutangnya. Dan hadis Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqta'an. Okey, jadi yang kedua iaitu mesti selesaikan hutang semati. Sebab tu saya dah baca dulu. Anda boleh tengok ayat Ustaz Farid Ravi. Anda boleh ikut ayat dia. Ustaz Farid Ravi, apa itu kematian isteri dia digunakan ayat apa? Anda boleh simpan ayat itu guna. Apa dia tulis? Assalamualaikum kepada sesiapa yang mengenali isteri saya. Saya mewakili isteri saya memohon keampunan dan kemaafan bagi pihak isteri saya. Tengok, itu ayat dia. Ini ayat orang berilmu. Dan yang kedua dia kata apa? Dan kepada sesiapa yang mengenali isteri saya, jika isteri saya ada hutang dengan mana-mana individu, sila tuntut dengan saya seberapa sekali. Ayat macam ni anda pernah dengar berapa kali? Saya selama saya hidup 4 kali baru dengar ayat macam ni. Orang mati ramai, tapi tak pernah ada waris bercakap macam ni. Ini yang betul. Ni tak bagus dia tulis dia tu. Tolong doakan supaya ayah saya masuk dalam syurga. Nak masuk dalam syurga apa? Dosa tak ampun. Nak minta dosa masuk dalam syurga macam mana? Hutang tak selesai. Sebab dua benda ni dosa besar. Pertama, orang tak ampunkan dosa dia. Yang kedua, hutang tak selesai. Hutang ni lagi bahaya. Hutang manusia tak selesai macam mana? Sebab itu kena war-warkan, kena bagi tahu, tanya. Kalau tak selesai, macam mana nak masuk syurga? Dia kena faham Jadi anda yang dah belajar dengan saya ni, kena buat ayat macam ni lah.
ajar waris anda buat ayah macam ni. Biar ubah, try. Jadi tukar. Ustaz Fahri Rabi ni bukan seorang Islam, tapi dia tahu apa yang dia buat. Ini benda yang perlu diutamakan. Kadang-kadang benda macam ni tak buat. Lepas solat jenazah, waris naik ke depan, cakap. Nak bermalam buat tahlil, cakap sekali lagi. Berapa 3 malam, cakap sekali lagi. Cakap sekali lagi, hantar pula dekat WhatsApp, hantar pula dekat Instagram ke apa-apa. Dah selesai, tak ada orang tuntut. Alhamdulillah, baru kita boleh jalan semasa. Kita bagi dah tempoh lebih kurang sebulan, tunggu orang minta hutang. Faham Kalau tidak, si mati berdosa. Dan anda berdosa, ambil duit, usaha selagi tak selesai hutang. Cuma, ada masalah juga. Sekarang ni zaman apa bagi? Zaman scam Zaman scam pun tiba-tiba orang dah tak minta hutang. Persoalannya, adakah warisnya wajib selesaikan hutang? Kalau dia rasa tak yakin, dia tak payah bayar. Tengoklah. Dia tengok, oh ni memang ayah selalu hutang dia ni. Mungkin ayah dia terlepas bandar. Anda bayar lah. Mungkin 1,000, 2,000 kan. Misalnya, tiba-tiba main hutang 10,000. Ayah tu gentak juga kan. Tak ada apa-apa bukti, masalah juga kan. Tengok masing-masing lah. Tapi kalau memang betul-betul hutang, anda tak bayar, anda tak berdosa. Itu kaedah dia. Kalau waris tak tahu, tak ada tak pernah beritahu, anda tak bayar hutang, anda tak berdosa. Tapi ada orang anda beritahu tu sebab takut memang ada yang terlepas. Memang ada yakin ayah anda ada hutang, anda bayar. Tapi anda tak tahu, anda tak selesaikan, anda tak berdosa. Si mati berdosa. Tapi kalau si mati dah beritahu, ayah ada hutang ni, kemudian anda tak bayar, menggunakan duit besar si mati, anda berdosa. Itu hukum. Sebab itu saya dah beritahu dulu, antara wasiat yang wajib dibuat setiap hari ialah wasiat hutang. Jaga. Kadang-kadang kita tak berhutang pun. Macam saya, macam ayah saya. Ayah saya dia ada satu pek hitam. Dia ada letak di depan dalam bilik tempat dia solat. Dia kata, kalau ayah meninggal, duit ni jangan ambil. Ni duit surau. Dia bukan duit surau. Dia kata ni duit surau. Dia kata siap-siap lah. Dia bukan duit kebajikan. Jadi dia kalau meninggal, ni bukan duit dia. Itu dia tahu. Itu ada benda-benda dia tahu lah. Okey, jelas ya? Jadi hutang ni penting. Sebab itu Rasulullah SAW waktu dia nak solatkan jenazah, dia tanya sahabat, ya Rasulullah, dia tanya sahabat, ni ada hutang tak? Kemudian sahabat kata, ya Rasulullah, dia ada hutang. Rasulullah tak nak solatkan dia. Sehingga ada sahabat kata, ya Rasulullah, aku jamin aku akan selesaikan hutang dia. Barulah Rasulullah nak solat. Tengok, di dunia pun lagi Rasulullah tak nak solatkan jenazah untuk orang hutang, apatah lagi di akhirat. Auzubillah min zalik. Semoga kita terlindung daripada orang yang berhutang. Okey, habis saya buku surat 52, 53 ni dia cerita buat macam mana hutang ni, ada baca tak? 52, 54, 55 anda tak faham macam. Insya-Allah buku surat 56 kita akan masuk bab wasiat. Bab wasiat ni bab cerita panas ni. Wasiat ni. Kita tengok betul ke dia buat wasiat? Salah ke apa? Ni kena insya-Allah. Okey. Kami usah dipulang. Okey. Jawab soalan tadi. Soalan yang seterusnya yang ditanya iaitu dalam bab tanah. Yang ni sebab itu dalam bab harta pusaka ni, kalau dia tinggal duit, bahagi je ikut faraid. Kalau si mati ni tinggalkan duit, anda bahagi je lah ikut faraid. Anda tak bayar banding-banding. Sebab duit senang dibahagi. Ni masalahnya bila ada duit pun nak bahagi sama rata juga. Yang tu ayat jeram sekali. Bila telefon ustaz, boleh tak kita nak bagi sama rata ustaz? Semua dah setuju. Ayatnya belakang tu semua dah setuju. Saya kata sabar. Sebab ni tinggalkan rumah ke? Tak ada. Kereta? Tak ada. Tanah? Tak ada. Tinggalkan apa? Duit saja. Duit RM 25,096. Dah ada duit. Adik-adik berapa orang? 6 lelaki, 2 perempuan. Senang kan? Bahagilah ikut faraid. Apa masalah? Mari saya kira. Masalahnya dikata abang semua lelaki ni setuju nak ikut sama rata. Saya kata apa masalahnya? Saya takut dalam fikiran anda memilih sama rata. Anda memilih sama rata seolah-olah anda menafikan hukum faraid itu tak ada. Saya takut macam tu je. Anda faham tak? Kenapa anda pilih sama rata? Saya tanya. Kenapa anda tak pilih yang satu lagi tu? Taharus
takharus ataupun melepaskan hak. Kan kita ada dua, lepas faraid, ada yang kata saya yang kedua, satu muafakat, satu takharus lepaskan hak. Ada pula yang kata, Ustaz, saya nak takharus keluarga saya. Oh, yang tu saya nak dengar. Tapi sekarang saya tak tahu telefon cakap macam tu pun. Dia telefon nak bagi samaran. Saya nak bagi analogi. Anda ada anak 3 orang. Seorang sekolah tadika, seorang sekolah rendah, seorang universiti. Saya nak tanya, agak-agak dalam jemaah ni siapa yang bagi duit belanja sama rata? 3 orang anak. Agak-agak sama bagi sama rata. Habis itu anda adil, anda lagi tak adil. Sekolah rendah tadika mungkin anda tak bagi dia belanja banyak, sebab dia ada makan sendiri. Pergi sekolah rendah, duit belanja mungkin RM10 saja. Pergi universiti, belanja dia lagi banyak, sebab banyak lagi. Habis itu anda adil ke? Kenapa dalam ketika kau faraid Allah bagi? Saya tanya itu simple saja. Sebab itu Allah dah tetapkan anak lelaki dapat banyaknya, ibu dapat banyaknya, itulah. Adalah hikmah dia yang anda tak tahu. Sebab tu kalau kata kalau tinggalkan duit, bagi je lah ikut faraid. Lepas tu kita terserah nak tengok nanti yang dapat 6 orang tadi faraid itu agak-agak bagi tak pada 2 orang tadi. Itu lepas tu saya kira kan, saya tanya WhatsApp dia pula lepas sebulan saya tanya, macam mana? Yang 6 orang lelaki dah bagi belum ke adik perempuan 2 orang? Oh, tu dah Ustaz, 2 orang bagi, 4 orang tak bagi sampai sekarang. Badan saya dah kata dah, memang confirm dia tak bagi. Itu ada kena faham dalam hukum faraid. Tetapi kalau untuk bak tanah dan rumah, ada kena fikir betul-betul. Kena bincang lah. Macam Haji kata, perlu ke letak nama semua? Yang tu dah baru ni saya ada sesi khutbah pusaka di Kajang hari Sabtu minggu lepas. Jadi dia telefon saya, Ustaz, kami adik-adik ada 11 orang. Ayah saya meninggal tahun 2015. Ayah saya meninggal tahun 2015. Catat sikit. Ini kes yang saya buat. Ini anda kena buat. Jadi ayah dia BP mati tahun 2015. Ibu dia mati 2022. Okey. Adik-adik dia ada 7 anak lelaki, 4 anak perempuan. Okey. Tetapi apabila ayah dia meninggal dunia tahun 2015, semua anak-anak hidup lagi. Anak-anak semua hidup. Okey. Tapi tahun 2022, ibu dia pula meninggal dunia. Anaknya yang dah mati 4 orang, 2 lelaki, 2 perempuan dah meninggal dunia. Okey. Ayah dia pula ada harta 1 tanah di PJ berkurang 1 juta. Ibu dia ada harta 2, 1 di Shah Alam 1.1 juta. Dan 1 lagi di Kajang 1.2 juta. Itu orang biasa-biasa. Dengan dia juta juga main. Dengar, anda sikit-sikit. Okay. Ini tak kira duit lain, saya kira tanah ni. Sebab tanah ni kena rumit, tak nak bagi apa sakit. Okay, tengok. Jadi tengok masalah kat sini. Pertama kita tengok, ayah dia meninggal dunia, tapi baru nak urus pusaka tahun 2023. Sekarang, dia panggil saya, dia panggil. Okay, untuk waktu pusaka. Okay. Jadi ayah dia meninggal dunia, ada anak 11 orang. Soalan saya pertama, sekarang dia baru nak urus pusaka tahun 2023. Baru dia panggil saya ni. Sekarang anak dia tinggal berapa orang? 11 tolak 4, tinggal berapa orang? 7 orang. Okey. Sekarang tinggal 7 orang. Saya tanya, masa ayah dia meninggal dunia, dia tak urus pusaka. Okey, dia tak urus pusaka. Tapi tahun 2023 baru nak urus pusaka. Soalan pertama, adakah anak yang 4 orang yang meninggal dunia tadi tak layak dapat akad pusaka ayah dia? Layak ke tak layak? Layak. Habis tu Ustaz, kan dia dah mati. Ya, dia dah mati. Tapi ahli waris dia ada. Yang 4 orang ni, dia mana dia ahli waris dia. Siapa bawahnya? Anak ni. Saya tanya semua ada. Anak lelaki ada, anak perempuan ada, isteri pun ada.
Bahkan ada seorang yang meninggal dunia lelaki ni isteri 3. Fikir-fikirlah. Faham tak? Jadi masalah besar. Baru nak selesai tahun 2003, termasuk ibu dia yang mati. Ibu yang mati. Bahagian ibu dia yang mati ni jatuh pada yang 7 orang tadi. Nampak? Anak ni akan dapat 2 kali. Anak yang hidup. Terus. Jadi marah sebentar. Bawa sini. Patut pun macam. Ya tengok Jadi anda faham ada tinggalkan 2 lelaki 2 perempuan. Jadi anak yang 11 orang tu dia memang dah mati. Yang mati 4 orang tadi pun dia akan dapat terus saja. Itu saya sebenarnya nampak macam tu. Pertama tahu siapa bapak tu. Okey, tengok Yesusnya. Dia ada ibu pula. Ibu dia meninggal dunia. Bila ibu dia meninggal dunia hanya ada anak 7 orang. Soalan yang kedua, 4 orang yang dah meninggal dunia tadi, 4 orang yang saya warna merah tadi, adakah mereka layak dapat atur sakit ibu dia? Tak dapat. Mereka tak dapat. Yang hanya dapat 7 orang tadi yang masih hidup tadi. Okey, itu untuk dalam bab faraid yang anda faham. Okey, tengok pula tanah-tanah yang ditinggalkan pula. Okey, saya nak bawa satu je kes yang di tanah Kajang. Okey, kes yang di tanah Kajang ni, tanah yang Kajang ni, ibu dia sebelum meninggal dunia, dia ada tanah di Kajang. Tanah ni dalam satu lot, satu gerai. Tapi dia sudah letak nama anak dia 4 orang. Anak lelaki, anak perempuan dan anak perempuan. Anak dia waktu tu ada 11 orang. 11 hidup. Dan dia dah letak anak 4 orang. Memang pun dalam peraturan saya cakap, peraturan tanah 1 ekar boleh letak 1 nama saja. Dia tak boleh letak 11 orang. Itu peraturan tanah. Jadi bila ada macam tu dia letak 4 orang. Okay, dalam peraturan ni, dalam tanah ni, tapi bagus juga. Yang dia rasa macam Haji tadi soalan. Adakah logik nak letak 11 orang untuk satu tanah? Contohnya macam besar, ini rumah besar. Jadi contohnya ayah saya ada 1 tanah besar. Saya tanya, logik tak untuk 2 keluarga ataupun 3 keluarga nak letak rumah? Tak logik. Jadi ayah saya pun ada 1 keluarga. Tak logik. Ini kena bincangkan. Okay, jadi macam contohnya ni ada 2 tanah. Ada tanah ni dan dia letak 4 orang ni. Dan dia kata pada anak 4 orang ni, dia hanyalah sebagai pemegang amanah. Okey, jadi kita kena faham apa maksud pemegang amanah. Di negara dia akan tulis nama 4 orang. Dari sudut undang-undang, tanah itu milik 4 orang. Tanah itu memang milik 4 orang ni. Bukan milik orang lain. Memang milik 4 orang ni. Itu undang-undang. Tapi dari sudut hukum, mereka hanya pemegang amanah. Persoalannya, apa yang boleh dibuat oleh pemegang amanah ni? Sepatutnya apa yang boleh dibuat? Dia patutnya kena bincang adik-beradik. Okey, ibu bagi aku ni banyak-banyak. Okey, jadi sekarang ni nilai tanah, boleh kata, kita kata dalam satu tanah ni lebih kurang RM300,000. Sebab dalam sumber dia 1.2 juta. Okey, maknanya belilah. Beli. Dan bahagian ni dibagi 1.2 juta, bahagilah dengan 11 orang adik-beradik. Sebab dia buat sebelum meninggal dunia, bagi sama rata, bagi sama rata. Tapi masalahnya tak buat. Dan sekarang ni dah meninggal dunia 2 orang. 2 orang dah meninggal dunia, baru panggil saya. Okey, dah meninggal dunia. Waktu tu saya kata yang 11 orang tu datang dengan ahli waris pun datang. Dia datang. Dan saya kata suruh ceritakan balik apa yang sebenarnya untuk tanah ni. Jadi saya kata ceritakan. Jadi yang ni tak pernah hidup, dia percaya. Yang ni dah mati, saya kena cerita pada waris. Okey, saya tanya 2 orang di waris ni, percaya tak ayah anda ni bagi tahu tak apa-apa? Adakah dia ayah anda beritahu? Dia kata, tak ada Ustaz, tak pernah bagi tahu. Yang ni bertanya, sama juga Ustaz, kami pun tak beritahu. Sudah. Bila tak dia bagi tahu, ayat ni masalah. Waris tu percaya ke tak? Kalau waris percaya, alhamdulillah. Kalau waris tak percaya, dia ambil. Dia tak berdosa. Ayah tak pernah tahu.
Tapi kena ingat, si mati berdosa. Itu faham? Sebab saya tanya, ada tak hitam putih? Tak ada. Cakap mulut semua boleh cakap. Dan saya kata, okey ginilah. Sekarang ni atas percaya tak percaya. Saya tanya anak lelaki ni, bawa dia anak-anak dia, percaya ke tak? Tapi kalau memang betul, ayah anda berdosa. Kalau tak betul, tak apalah, itu terserah. Cuma dalam ikut undang-undang, ini memang tanah milik ayah anda. Jadi anak-anak dia kata, bincang-bincang, tak apalah Ustaz, kita orang setuju lah, kira ayah ni pemegang amanah. Pergi dekat keluarga sebelah sini. Dia kata, Ustaz, macam Ustaz cakap, kami pun tak ada apa-apa bukti, tak pernah beritahu. Kalau nak cakap tak percaya pun tak boleh tahu. Pakcik-pakcik, makcik pun mungkin ada yang scam pun. Bila dah mati semua mengaku. Betul, saya tak tahu. Sebab ini mereka ayah-ayah tak tahu. Jadi kita tak tahu perjanjian macam mana, tak ada apa-apa. Sebab nama pula sini ada seorang peguam pula. Anak peguam. Dia kata kalau ikut tanah ni memang undang. Ya, saya kata betul. Okey, dah sampai kat sini. Lepas tu sampai benar kata, macam mana ni Ustaz? Dia kata macam mana? Itu tanah dia. Itu sekali dia dah. Lepas tu ada seorang adik-adik yang bangun ni. Dia 7 orang bangun. Ustaz, tapi kami ada jumpa peguam Ustaz. Dia kata kalau kita orang nak fight boleh Ustaz. Kita orang nak pertahankan kan boleh. Maknanya kami guna kita naik mahkamah lah Ustaz. Saya kata memang boleh. Masalah sekarang ada 7 orang yang hidup ni memang boleh. Lepas tu saya kata tengok 2 orang naik kursi roda. Lepas tu yang lain pun dah tua-tua, nak jalan terbongkok-bongkok pergi naik mahkamah. Nak pergi naik mahkamah. Ada 3,000 ni pun nak naik turun. Saya kata kisah arwah zaman dari judges yang kaya pun tak selesai. Ni silat-silat yang bulan, duit pun dah habis. Dari mana? Bukan file pun dah 2,000, tak bicara lagi. Ya Allah, faham tak ayat saya? Jadi anda nak pertahankan hak. Saya kata anda nak berkofar, anda kan dia guna ayat berguang kata boleh. Memang berguang kata boleh. Sampai kiamat boleh kata boleh. Faham tak? Ini saya bagi supaya anda kena fikir. Ini pentingnya khutbah usahakan. Saya kata reda je lah, 300,000 je. Tapi kita tengok. Saya kata sekarang ni saya tutup je. Saya tutup terus. Saya kita kata 3 je kan. Sekarang akan tinggal 3, 6, 9. 900,000 dibahagikan dengan 10 orang. Sebab yang ni kita akan keluarkan. Saya kata, tapi saya tahu lah, orang bincang saya kata, tunggulah nanti. Saya tak tahu kes ni, tunggulah nanti. Kita akan bincang. Mula yang ni saya tanya, ni saya tanya, yang hidup ni, buat apa? Yang ni, dia katakan hidup ni. Kita lagi dia mati, alam tak percaya sekali lagi. Ini masalah. Faham tak? Yang ni saya kata, buatlah sekarang. Okey, saya kata sekarang Lego tanah ni. 3 dia, ada 7 orang yang hidup, beli, sampai nak beli. Termasuk yang mati ni pun, ahli waris semua boleh beli. Tapi bayarlah 300,000. Itu je cara dia. Bila kita cakap macam itu, dia kata, Ustaz, mak kita orang kata jangan jual tanah ni. Tapi kita tak jual nak macam mana? Nak tak nama. Lepas tu kejap lagi mati jadi macam mana? Tak bagi jual. Jadi penting. Saya kata, letaklah nama dan jual. Padahal bukan jual ke orang lain. Jual ke adik-adik lah Lego. Dan waktu saya Lego tu memang betul ada 3 orang yang sama beli 300,000. Saya kata silakan. Okey, sekarang duit bagi. Bila kita cakap macam tu, dia kata Ustaz, kalau Ustaz jual 3 orang bila dapat. Lepas tu nanti bila dapat tanah ni, dia boleh halau kita orang tu Ustaz. Kalau dia tak halau, alhamdulillah. Kalau dia halau pun, alhamdulillah. Alhamdulillah sebab pula anda dah dapat duit kan? Keluarlah. Apa yang masalahnya? Masalah sekarang kalau tak dapat duit, yang tu memang kita marah. Sekarang dia dah dapat hak. Dia tu kena faham. Sebab itu dalam bab tanah ni, macam Haji tanya soalan tadi, kita nego lah pada siapa yang mampu. Jadi orang tu beli dengan harga faraid. Itu je dalam penyelesaian. Faham ke tak? Faham itu jalan penyelesaian untuk bab tanah dan rumah. Kalau tak ada ahli waris mampu beli, terpaksa jual ke orang lain. Sebab tu saya suruh anda bincang. Kadang-kadang kalau nak mampu beli, contoh tak mampu beli, jual kepada ahli keluarga dengan harga mampu milik. Tapi semua kena setuju lah. Kadang-kadang kita jual harga, contohnya ni 3,000 tak mampu beli.
Ustaz, semua orang tak mampu beli 300,000 Ustaz. Turunlah 200,000. 200,000 pun semua tak mampu juga. 100,000. Oh, baru ada mampu. Tiba-tiba kata, ada seorang tak mampu, Ustaz. Oh, kalau itu jatuhlah kita orang punya faraid. Iyalah, tadi kita nak niat suruh bagi ahli keluarga beli. Tapi kalau ada seorang tak setuju, terpaksa jual ikut harga market. Bila ikut harga market, tak mampu beli, juallah dekat orang lain. Fikir-fikirkanlah. Sebab tu untuk bak tanah dengan rumah ni perbincangannya panjang. Boleh Haji? Tambahan. Ya. Ini kaya yang pernah berlaku Ya. Sambungan. Mula pemilik tanah itu tinggal. Tanah itu tanah putra. Jadi si isteri itu ada anak kecil. Jadi tak ada pendapatan itu dia pergi mahkamah ambil dua pemegang amanah. Jadi pemegang amanah itu jual tanah. Pemegang amanah sebenarnya? Ya. Pemegang amanah? Bukan ahli keluarga. Bukan ahli keluarga. Tidak di mahkamah. Ini kes yang berlaku untuk perumahan jemaahnya. Jadi apabila ada anak kecil kita tanya si isteri itu tak mampu ya tempatan itu jumpa pemegang amanah ini rumah mahkamah kata tanah dijual. Ada tempatan jaga anak-anak. Jadi sebahagian duit tanah dia beli satu tanah tempat lain. Tanah itu letak tanah simpanan Melayu. Dalam tanah simpanan Melayu ini dia akan masukkan nama pemilik-pemilik bahagian sosial dalam Quran kanun tanah negara ini. Jadi disebabkan kanun dunia dengan tanah negara. Jadi dalam ada itu itu si ibu tu nanti seorang wakil. Ibu tu apa bukan isteri tadi? Isteri tadi lah, maknanya isteri sebagai tadi. Ibu pada anak-anak. Jadi apabila tanah yang pula tadi dijual, jadi si ibu ni beli tanah lain. Sewa rumah, tanah itu tanah simpanan Melayu. Tanah simpanan Melayu ni kena masuklah nama pegang saham itu. Kalau 10 orang. Sebab dia tak ada hak milik kerana pengasingan. Itu sebab tanah lepas mati Tanah yang lepas mati ke tanah beli lain? Tanah lain. Oh, tanah lain boleh masuk lebih daripada 1 ekar 1 nama? Tak boleh. Kalau kurang 1 ekar tak boleh. Dia tak boleh syarat. Di title itu hak milik tanah itu katalah tanah itu 10,000 kaki. Dia tak sampai 1 ekar. Boleh masuk banyak nama? Kalau hak milik yang ni masuk banyak nama. Saya kena cek balik. Sebab tanah macam mana pun sekarang tak tahu lah. Kalau Selangor mana macam di Sabtu Melayu pun tetap 1 ekar 1 nama. Tetap 1 nama. Kecuali mati 100 orang boleh masuk nama. Sebab dapat perintah mahkamah untuk bersatu. Saya tak tahu lagi, satu bulan jumpa lagi ada orang boleh masuk nama. Dan mesti ada perubahan sikit lama ada cerita. Jadi masuk banyak nama. Jadi si ibu dikatakan anak lain untuk memudahkan. Ya, kadang-kadang dia masuk 1 nama pemegang amanah. Saya takut ayat itu. Tapi ini tak disebut pemegang amanah. Tak ada bertulis, tak ada lisan, tapi semua tahu. Semua tahu yang. Yelah, lisan itu, lisan je lah. Tak cakap lisan macam mana tahu pemegang amanah. Lisan itu. Lisan tak cakap. Yelah, macam ni, macam ni sini. Dia cakap di luar saja. Dalam tak ada, dalam tak tulis mana. Semua nak tahu. Dia wakilkan saja. Dia wakil. Bukan nomini bukan mana bagi wakil. Bukan wakil pihak. Yelah, wakil tu pemegang mana nama dia? Tak, sebenarnya pemegang mana dia boleh dapatkan di mahkamah. Tak, dia cari contohnya ni. Dia pemegang mana tapi dia tak daftar. Ada satu lagi pemegang mana dia akan masuk dalam geran tu, PMO. Dia ada 2. Kalau masuk PMO susah nak keluar kan? Dia ada kos lain. Kalau yang ni contoh macam ini, dia kata bila meninggal dunia dia hanya pemegang amanah. Dia cakap keluar. Ada satu lagi, dia akan letakkan nama ni 4 orang ni, dia akan tulis itu pemegang amanah. Yang tu memang dia tak boleh lari kan? Itu dia tak taikir ni. Dia masukkan nama dia seorang, bukan ada pemegang amanah sebagai wakil kepada. Ya. Bila maknanya harga daripada yang asal tu kan masuk tanah yang kedua ni.
Jadi apabila kematian pada ibunya, yang seorang kata tanah tu mak dia dah bagi kat dia. Tak, tapi kan dia sekarang masuk PMO tak dalam tu? Ya. Dia masuk dalam tu PMO ke cakap luar design? Tak, dalam hak milik masuk nama dia. Tak ditulis PMO ke tak? Dia dalam geran tu tulis pemegang amanah ke tak? Ada. Tak ada lah, dia macam kes macam ni kan? Nama saja. Betul? Maknanya Si anak seorang ni pergi jual tanah tu, duit dia ambil semua. memanglah sebab dia ada kuasa kata macam ni lah. Contohnya macam ni, sekarang ni dia pemegang amanah, dia boleh jual tak tanah? Orang ni boleh jual tak? Boleh jual. Ini bahayanya. Sebab dia bincang kat luar. Sebab memang nama dia. Macam kita masa tua tadi, memang atas nama dia. Tapi di luar sebenarnya pemegang amanah. Itu kena faham tu bahayanya. Yang tahu dunia dengan Allah lah. Itu dengan Allah SWT lah. Tak boleh akhirat. Tu macam ni lah. Kau akhirat tetap rasa. Haji ada salat? Haji? Tu salat. Haji ada salat tadi? Pakar? Ada? Kalau kita dalam cara yang tadi saya katakan, satu Macam mana? yang empat tak boleh banyak nama dalam satu ekor. Tak, itu memang peraturan tanah. Satu ekor satu nama. Ya, itu yang ada atau Itu waktu hidup. yang berbeda dengan Indonesia atau dalam negeri ada tanah lain. Selalunya di Selangor saya tak tahu. Di Selangor saya tak tahu. Peraturan di Selangor, tanah yang untuk satu nama, tanah sebelum meninggal dunia boleh letak satu ekor satu nama. Tanah di Selangor, kalau sebelum meninggal dunia boleh letak satu nama satu ekor. Ada soalan lagi? Ada? Ada? Ada saja. Jadi, hutang si mati. Oh. Okey, soalan terakhir ya. Okey, yang ni dalam bab hutang ni dah kata. Contohnya kita ada hutang dengan orang. Lepas tu orang tu meninggal dunia. Boleh tak kita bayar sedekah kat masjid niat pada dia? Jawapan dia tak boleh. Kena cari waris dia. Kena cari waris dia lah sampai jumpa kita bayar pada waris dia. Selesai hutang kita. Untuk bab hutang dan waris pula dapat duit hutang tu buat apa? Bahagi pula ikut faraid. Kena jaga walaupun RM10. Ustaz RM10, Ustaz kena bagi 4 berapa? Nasib lah. Memang itu kena bagi faraid. Sebab tu jangan senang-senang. Waris pun ingat senang-senang. Dia dapat duit pusaka, ada sama telefon saya. Ustaz, abang kita orang dah balik luar negara dah. Tiba-tiba orang main bayar hutang. Hutang tak banyak pun RM100 je. Tak kira faraid. Wajib faraid. Okey. Untuk suatu asal sampai doakan saya minggu depan kita kena pergi ke Perak 2 hari di Manuk, Perak. Kita buat seminar faraid. Tu masalah orang Perak ni macam masalah juga. Saya kata carilah orang Perak. Cari orang Selangor. Masalah lah kita pergi. Dah lah tanya Cik pula tu di Bali. Doakan saya 2 hari supaya selesai. 140 peserta. Saya dah berdebar ni 2 hari terakhir. Okey, doakan saya. Untuk suatu asal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu salihati wa tawasaw bil haqq.